melakukan satu kajian. I think this one dilakukan tak tahu lah bila kajian ini, 28 Mei, which is 2 days ago lah. Betul lah, Medical Center. Okay, alright, saya baca dulu dan saya komen tentang perkara ini. Forget the 79% votes you got in Selangor in GE14, PHBN told. Okay, if the combined votes obtained by Pakatan Harapan and Barisan Nasional at the 2018 state election in Selangor are anything to go by, it is going to be a walk in the park for unity government in upcoming polls. Of the estimated 2 million people who cast their ballot, current PH parties obtained 58% of the votes and BN a further 21%. In contrast, 14% of the electorate votes for PAS, which fought on its own. Meanwhile, Bersatu, which was part of PH in 2018, only obtained 6%. Thus, giving Perikatan Nasional a total of 20%. The remaining 1% voted for the other candidates. However, political analyst Ibrahim Sufyan of the Merdeka Center said the unity government partners will need to tread carefully as the trend from November's general election indicates changes are due in the upcoming state election. He said the number of voters in Selangor has grown by more than 55% from 2.42 million in 2018 to 3.75 million in the latest roll due to the automatic voters registration and Undi 18, and this has the potential to throw the race wide open, which I agree, by the way. According to Ibrahim, state elections are often influenced by more localized issues, thus adding a further dimension to last year's federal polls. In the context of Selangor, Ibrahim said that there is a significant difference between the federal and state when it comes to party preferences. In GE15, it was clear that the most of the voters based their choices on parties. However, some young and female Malay voters considered personalities and issues before casting their ballot, he told FMT. PH has the power of incumbency aided by its fairly successful three-term reign in Selangor. However, Ibrahim said the additional UMNO to the coalition now changes local dynamics, not least among PH supporters who may find it difficult to accept the alliance with the long-time rival. Hence, vote transferability from BN supporters to PH candidates and vice versa may be a challenge. Baik, secara asasnya lah, ada orang kata apa lagi aku tak faham bahasa putih. Baik, kita translate. Secara asasnya macam ni, dia kata janganlah, menurut Medical Center, jangan kita mengambil data berdasarkan kepada data 2018, sebab PRN ini berdasarkan keputusan 2018. Okay, which I agree totally. Kalau berdasarkan keputusan 2018 semata-mata, memang kita nampak dekat situ PH campur BN memang sapu bersih lah. Kalau setakat PAS campur bersatu tu berapa persen je, I think dalam 20% je berbanding dengan 80% yang BN campur PH. PH yang ada sekarang ni lah tolak bersatu kan. Dan ditambah pula dengan adanya undi 18 dan automatic voters kan, menyebabkan undi sekarang bertambah another 50% daripada 2 juta lebih kepada 4 juta lebih, which I totally agree. Dan kalau kita nak basekan pun sebenarnya dia basekan kepada PRU 15, PRU ke-15. Namun again, kita tak boleh base solely 100% kepada keputusan PRU 15. Kenapa? Sebab dalam keputusan PRU 15 pada masa itu Pakatan Harapan bertembung dengan Barisan Nasional, bertembung dengan Perikatan Nasional. So ada 3 penjuru. Jadi kalau kita nak nilai berdasarkan keputusan pada waktu itu, sentimen pada waktu itu, sentimennya jelas, iaitu PH dengan PH, BN dengan BN, PN dengan PN. Pertembungan itu jelas. So bila kita ada gabungan, contoh di antara BN dengan PH, so sekarang ini penyokong tegar kedua-dua parti adakah mereka akan menyokong di ada parti? So that is another question. Itu satu persoalan yang menarik dibincang, dan kita tak ada orang kata satu kata tuntas kepada perkara ini, melainkan kita kena tengok result. Kita kena tengok keputusan yang ada. Jadi that which is PRN ni lah, PRN ni baru kita tengok keputusan yang akan berlangsung probably confirmnya Jun ini, tengah Jun ini confirm memang akan ada berlaku pembubaran, tetapi mungkin diserentakkan sama ada tengah Julai ataupun Ogos untuk PRN negeri ke-6 negeri tersebut. Dan berkemungkinan besar SPR akan sekalikan ke-6 negeri, walaupun mereka decide untuk bubar berlainan masa, tetapi ke-6 negeri itu akan dilakukan secara serentak kerana isu logistik. Baik.
Now, pertemuan tersebut kita faham juga. Kita faham, kita tahu bahawa tidak semestinya orang PH akan sokong BN dan BN akan sokong PH kalau sekiranya tempat itu salah satu calon itu bertanding. So contohnya kalau PH bertanding kat situ, belum tentu orang BN akan undi, and vice versa. Namun begitu, itu looking at it pessimistically. Kita tengok secara negatively. Secara pesimisnya, kita boleh tengok sedemikian. Kita boleh andaikan sedemikian. Namun kalau kita optimis, kita boleh juga nampak bahawa even katakanlah ada di kalangan undi protes berlaku dekat situ, kita kena faham secara dasarnya tempat di mana BN menang, di situ BN bertanding. Di mana tempat PH menang, di situ PH bertanding. Yang tempat di mana berlaku pertemuan sebelum ini bersatu menang ataupun PAS menang, which is only one seat, tak banyak. Kan kalau kekal lah status quo, maksudnya tak adalah kerusi yang PH menang tiba-tiba BN bertanding atau sebaliknya kan. Kalau berlaku status quo, sebenarnya daripada segi jumlah undi tu tak ada isu yang besar. Dia akan jadi isu kalau tiba-tiba tempat tu PH menang tapi calon BN dia letak kat situ. Itu mungkin akan jadi isu. Tetapi kalau PH menang tetap PH bertanding, BN menang tetap BN bertanding, most likely tak ada isu sangat. Kecuali tempat yang mana bersatu menang, PAS menang. Dekat situ pun sebenarnya tak banyak. Kursi-kursi tu tak banyak. Yang mana bersatu menang dan PAS menang, di mana mereka nak pertahankan kursi mereka. Actually tak banyak. So di situ mungkin akan berlaku sedikit konflik. Dan katakanlah tempat tu semua bersatu menang, PAS menang, mereka menang balik pun tak akan merubah hakikat kerajaan negeri Selangor. Itu yang kita kena faham lah. Di situ saya agak sedikit berbeza dengan Merdeka Center, dan yang paling besar bagi saya adalah di mana kita tak nampak sebenarnya daripada segi kekuatan PN itu sendiri. Kekuatan PN itu sendiri berada di mana? Siapa yang dalam PN tu bakal jadi menteri besar, kita katakan. Ada yang kata KJ, ada yang kata Azmin Ali. Azmin Ali pula merajuk tak nak. Dan benda-benda macam itulah yang menjadi persoalan kita kan. Jadi again, yalah, kita berharap tuan-tuan dan puan terus go and cast your votes, tunaikan tanggungjawab anda, terutama di dalam negeri Selangor, negeri Sembilan, Penang, kekalkan kerajaan kita, kerajaan Madani insya-Allah. Dan juga dalam keadaan yang sama, kita cuba rampas balik Terengganu, Kedah, Kelantan ni kalau kita boleh gugat pun kira okey dah lah. Ada yang kata kan, benar ke, betul ke dakwaan, kalau sekiranya kalah teruk kerajaan Madani di dalam PRN ni, contoh Selangor tumbang, Negeri Sembilan tumbang, DAP pun menang Penang pun menang tipis, yang UMNO akan tarik sokongan. Saya kata yalah, possibility itu ada, bukan saya kata tak ada, tapi kita fikir secara logik lah tuan-tuan. Kalau UMNO tarik sokongan, dia nak bersama dengan siapa? Dia nak bersama dengan PN yang lebih besar banyak kursi daripada dia. Logik tak? Okay, dia nak bersama dengan PN. PN ni, dia pernah bersama dengan PN 33 bulan tau. 33 bulan dia bersama dengan PN. Apa PN buat pada UMNO? Dia pecahkan UMNO kepada dua grup. Dia sisihkan Zahid Hamidi. Kemudian dia panggil geng-geng Zahid Hamidi, dia tak bagi jawatan langsung. Sampaikan Zahid Hamidi terpaksa buat manuver untuk jatuhkan kerajaan, tapi dia bagi pada Ismail Sabri. So adakah orang-orang macam ni yang Zahid nak percaya sekali lagi? Tapi kalau ditawarkan jawatan Perdana Menteri, even kalau ditawarkan jawatan Perdana Menteri sekalipun, Zahid akan fikir, iyalah, aku setakat ada 27 kerusi, campur dengan BN semua, aku ada 30 kerusi. Dia orang ada 70 kerusi. GPS akan ikut UMNO, GRS akan ikut UMNO. Katakan, once dia dapat GPS, once dia dapat GRS, apa yang dia perlu pada UMNO lagi? Betul tak? Once dia dapat GPS 70 campur 20 90 campur GRS another 20 100 plus, apa yang dia perlu pada UMNO lagi? Yang dia perlukan adalah GRS dan GPS di Sabah dan Sarawak. Once they got that, dia tak perlu pada UMNO lagi. Jadi akhirnya dia boleh jatuhkan Zahid pada bila-bila masa. Kerajaan, negara bergolak lagi, rakyat memang menyumpah lah lepas tu. Tapi bagi dia orang, yang penting sekarang ni, dia orang kekal berkuasa. Tebuk atap, tebuk atap, tebuk atap. Itu semua syar'i, dia kata. Itu semua boleh. Itu kata dia lah, kan? Itu kata dia lah. Baik, sekejap. Narik. So, dan again, saya tak nampak langkah itulah. Saya tak nampak jalan itu yang boleh membawa kepada, apa orang kata, kepada tumbangnya kerajaan dalam masa yang terdekat. Namun begitu, sebaliknya boleh berlaku. Dalam keadaan yang ada sekarang ini, kita boleh nampak
bagaimana kerajaan PAS ataupun Perikatan Nasional itu sendiri dalam keadaan cacah merebak ujung nanti.